Dan kitab ini menjadikan satu rujukan kepada kita yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Sambungan muka surat 39, Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab sebelum baginda, kitab suci yang diturunkan kepada para nabi yang terdahulu. Dan sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Wal'auzubillah. Jadi bila kita rasa ayat ini yang diturunkan kepada baginda ketika baginda setelah berhijrah di Madinah, ya, setelah baginda berhijrah di Madinah, memberi satu kekuatan kepada orang-orang yang beriman supaya menteguhkan imannya, jangan berubah imannya kepada Allah, jangan kita ingkari. Maka orang beriman itu wajib percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul yang didatangkan oleh Allah, percaya kitab yang diturunkan kepada Rasul, para Rasul terdahulu, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan disusuni dengan kitab Al-Quran. Apabila turunnya Al-Quran, maka termasuklah ketiga kitab. Tetapi kita wajib mengimani, percaya. Sebelum ada Al-Quran, Allah telah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa AS. Ini pedoman kepada umat-umat terdahulu. Setelah baginda disandang sebagai Rasul, maka Allah mengutus kepada baginda. Termaktub dalam kitab-kitab terdahulu, semuanya masuk di dalam Al-Quran. Maka kitab-kitab terdahulu dibangsuhkan oleh Allah, diangkat, supaya tidak ada makhluk-makhluk yang mengubah suai kitab-kitab terdahulu. Sedangkan sudah diangkat oleh Allah Ta'ala pun diubah suai yang berpahaman Kristian, ya tak? Yang berpahaman Murji'ah, ya tak? Ini walaupun sudah diangkat oleh Allah Ta'ala, tapi pandai mengubah-ubah suai, mengada-adakan benda yang tak ada. Inilah perkara yang menyebabkan sesat kita. Kalau kita tidak ada pegangan Al-Quran, tidak ada pegangan hadis, kita ni akan hancur juga. Kerana iman kita ni bukan iman Nabi, iman kita bukan iman waliullah. Iman kita iman orang biasa, orang awam. Kadang-kadang naik iman kita semangat. Sembahyang sunat, tak habis dibuat, ya tak? Tak habis-habis, lepas satu, ya tak? Tapi apa iman kita ni rendah, menurun. Sembahyang sunat pun malas. Bukan tak habis, memang tak terbuat, ya. Kalau iman yang naik tadi, tak habis-habis nak buat sunat, ya. Sunat awabin, ya, sunat tahajud, sunat tasbih, macam-macam nak dibuat, ya. Tapi bila kita ni nurun iman kita, sunat awabin pun malas, sunat duha pun malas. Nantilah sebab iman kita menurun. Inilah iman orang awam. Jadi fitrah kita kena hakikat, terima hakikat iman kita ni. Sebab itulah Allah
mengutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mempercayai ketika Nabi wukuf yang terakhir sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menerangkan satu hadis untuk pegangan kita, wahai orang-orang yang beriman, umatku semua, kau peganglah dua perkara ini, pasti kau tidak akan sesat. Apa dia? Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabillah wa sunnati rasulillah. Dua perkara aku tinggalkan kepada kamu sebagai hazanahku. Dua perkara aku tinggalkan kepada kamu sebagai hazanahku. Siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, pasti kamu tidak akan sesat, tidak akan ada mengubah iman kamu, kekuatan iman kamu. Apa dia? Kitabillah Al-Quran was sunnati Rasulillah al-hadis. Kita sentiasa mensantuni dua perkara yang ditinggalkan oleh baginda. Maknanya kita sayang baginda, sayang peninggalan dia. Bila kita tak sayang dengan baginda, peninggalan dia pun kita tak ambil peduli. Ya, Al-Quran malah nak baca, mengulang kaji malah, dan baca malah, mengulang kaji malah. Ini masalah bagi kita. Ya, mengaji malah habislah. Kalau dah mengaji malah habislah. Tengok Quran pun malah habislah. Tak ada makna kita dah. Yang boleh membantu syafaat untuk kita Al-Quran je. Siapa nak bantu kita? Bila kita ahabba ila Al-Quran, mana kita ahabba ila Rasul. Kita cinta Quran, kita cinta Rasul. Ahabba ila hadis, kita percaya, cintakan hadis Rasulullah SAW. Menghayati. Bila kita tak mau ni semua habislah. Ya. Madang turu, urip. Ya. Makan tidur, hidup gitu je. Tak ada makna. Sebab itu Allah kata dalam firman-Nya, innamal mu'minuna allazi dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat orang bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya sempurna iman seseorang. Sesungguhnya idgham bi guna musyadda yadu ala tasdidiyah. Sesungguhnya sempurna iman seseorang itu apabila wajilat qulubuhum, artinya terusik dengan kalimat tauhid. Wa iza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana. Bila dibacakan Quran, bertambah imannya, seronok. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat orang bertakwa, sifat orang yang bertawakal. Apabila kita tak mau ini semua, maknanya kita tak mau bertawakal pada Allah. Kita mati-mati itu tak ada tawakal. Makna tawakal menyerah diri pada Allah. Setelah kita ikhtiar beribadah, beramal dengan menyantuni apa-apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna ini tanda umatku yang bertawakal. Umat yang bertawakal, umat yang sentiasa menyantuni apa yang azanah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah menjelaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tuan-tuan hafal ayat ni kan? Ayat-ayat tahlil. Ya. Rasulullah telah beriman. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Allah SWT, Tuhannya. Dan juga orang-orang yang beriman, semua wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada malaikat-malaikatnya, wajib beriman dengan kitabnya, dan wajib beriman kepada rasul-rasul. Mereka kata kami tidak membezakan antara para rasul, seorang rasul dengan seorang rasul-rasul yang lain. Mereka berkata lagi, kami dengar
dan kami taat, kami pohonkan keampunanmu wahai Allah Tuhan kami, dan kepadamu jua tempat kami akan dikembalikan. Tidak ada terkecuali, termasuk saya. Kita nanti sama duduk je di alam barzah. Hanya siapa dulu, wallahu a'lam. Siapa dulu seronoklah. Seronok apa? Kalau tak berbekal. Kalau cukup bekal, insya-Allah seronok. Sebab itu doa kita. Apa doa? Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sentiasa mencari kebaikan, kebajikan. Ya tak? Barulah kita dapat waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Kita mati rehat, tidak ada persoalan, tidur lena sampai kiamat. Saya kalau boleh nak tidur lena sampai kiamat, dah mati apa nak fikir hal dunia? Dah mati nak fikirkan hal kehidupan, hal apa yang kita tinggalkan. Wallahualam. Jadi kita takut. Kita nanti mati disebut-sebut. Si Fulan tu dulu masa hidupnya curi kasut. La ilaha illallah. Kita dah mati 40 tahun, 50 tahun. Sekali tiba-tiba nasab kita, keturunan kita datang ziarah. Ini siapa? Saya ini anak Fulan. Fulan tu siapa? Fulan tu anak Fulan lah. Itulah. Saya ni anak Muhammad. Oh, Muhammad anak siapa? Muhammad bin Haji Yusuf. Haji Yusuf bin siapa? Haji Yusuf bin Abdullah. Oh. Tak disebut. Abdullah yang curi kasut dulu. Atuk dia dah mati dah lama dah. Atuk dia dah mati dah lebih 30 tahun, 40 tahun disebut lagi. Sebab apa? Peristiwa yang semadi. Ini yang kita khawatir. Hai, batuk. Peristiwa yang semadi mendatang. Kita sedap-sedap lena di alam barzah, tiba-tiba disebut nama kita, Allahu Rabbi. Siapa sebut nama saya? Kalau disebut tak apalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disebut kebajikan, ustaz dulu yang mengajar tauhid di surah Nur Islam. Cucu Ustaz Haji Muhammad rupanya yang mengajar tauhid asas ahli sunnah wal jamaah. Tak apa kebajikan. Ini sebut bukan kebajikan, keburukan. Walauzubillah. Itu nak kita peninggalan kita, warisan kita, nasab kita, anak cucu kita tidak ada mendatangkan sebab untuk kita dipersoal di alam barzah. Sebab kita duduk alam barzah lama tuan. Beza alam dunia ni. Alam dunia Rasulullah kata umatku antara sittin wa syab'in, antara 60 ke 70. Rasulullah diwafatkan pun 63 tahun. Kita ni kalau lebih ingat-ingatlah. Ya. Berhati-hatilah jalan raya. Entah esok lusa tulat, esok pagi kita balik. Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup akan menasai mati. Tapi matinya bila? Ini yang kita khawatir. Sebab itu kita kena mententeramkan jiwa raga kita beriman dengan hakikat yang sebenar. Allah lagi menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin.
Wal malaikati wa kitabin nabi wan nabiyyin. Apa dia? Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur atau ke pihak barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan malaikat dan segala kitab dan sekalian para nabi dan rasul. Beriman. Apa makna iman? Iman mempercayai luaran dan dalaman. Itu iman. Ya, iman mempercayai luar dan dalam. Luar kita ikrar bil lisan, kalimah tauhid. Hati dalaman tasyrik bi qalbi. Tetap kita yakin mengakui dengan hakikat kebenaran. Berimannya kepada Allah, pada Rasul, pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu percaya hari kiamat akan wujud, percaya akan dimatikan, percaya akan dihidupkan semula. Itu hakikat. Ini iman. Iman adalah suatu mutiara. Sebab itu Rehan, saya ingat Rehan nyanyi, iman adalah mutiara. Betul. Rehan menyanyikan lagu tu. Iman itu adalah mutiara. Mutiara di dasar laut, bila lagi dalam, lagi mahal harga mutiara. Dulu mutiara, kita beli mutiara untuk baju ni, baju Melayu. Harganya murah. Bila saya pergi baru ni, harganya satu mutiara yang betul tulis untuk baju ni, baju Melayu ni, satu ni dia ada 5. Satu tu harganya RM50 satu. Kali 5 itu mutiara tu. Aduh, kadang-kadang orang tak percaya bila kita beli. Harga sekarang berapa ni? Kita beli. Ada orang pernah berpesan dengan saya, beli. Suruh beli. Bila kita bagi tahu harganya begitu, dia kata, mahal juga mutiara. Mutiara bukan tepi laut. Mutiara bukan tepi pantai. Mutiara dasar laut. Yang betul tulen. Sekarang ni bukan macam dulu. Dulu digam. Ya, untuk baju Melayu digam. Tak lama tanggal. Sekarang dia pakai kuku. Itu sebab mahal. Pakai kuku. Sebab itu harganya mahal. Bila mahal, macam kita lah. Kalau kita tengok anak kita pun sendiri. Bila orang pinang anak kita keluar universiti, ada ijazah, ada PhD, takkanlah kita bagi harga nilai. Mahar mesinnya hanya berapa? Itu mahar yang wajib 80. Antaranya takkanlah 80, 1000. Sekurang-kurangnya mau 20,000. Patutlah dengan harga dia. Bukan ustaz, takkan nak nilai pula macam jual anak. Bukan jual anak, tapi dia belajar tukus rumus. Kamu ambil betul-betul dah ada ilmu. Cuba bayangkan. Kita nak berfikirlah, kita ambil anak dia tukus rumus, belajar sampai dapat diploma, ijazah, sampai dapat PhD. Takkanlah kita nak hantar harga setakat 10,000 saja. Itu SPM. Betul tak? Ini ustaz ni pandanglah apa ni. Kita modal bukan kita nak nilai modal, tapi kita nak supaya anak kita itu orang berguna. Betul tuan-tuan. Ini betul. Sebab itulah kadang-kadang di antaranya tak faham.
Memang mahar mesilnya 80 di Kuala Lumpur. Kalau di Pahang lagi RM25 je. Takkan itu yang wajib, kata dia. Betul lah yang wajib. Memanglah kalau dipertikan itu yang wajib, Ustaz. RM25. Allah mak, belajar ada PhD RM25 aja mahar mesil. Kita boleh menilai, takkan kita tak boleh menilai menantu kita. Ya tak? Jadi itulah bukan nak tengok pangkat, kedudukan, tapi kita menilai. Itu namanya menyantuni. Macam anak-anak menyantuni ibu bapa. Apa tujuan menyantuni? Terima kasih. Ayah susah payah cari duit. Ya Tuan Haji Manap. Tuan Bilal. Anak nak belajar sungguh-sungguh, kita usahakan. Tak pernah mak bapak ni susah hati. Walaupun tak ada duit, sanggup dia pinjam orang lain. Betul tak? Anak nak sekolah, masuk universiti. Ayah. Belanja universiti ayah. Masuk saja sekurang-kurang duit pokok dia. Duit pokok dia ayah 2,000 ya. Ayah boleh ke? InsyaAllah. Ini ayah. Pandai lah mencari. InsyaAllah boleh. Belajar sungguh-sungguh. Masuk diploma. Belajar lagi. Ambil. Ambil ijazah. Minta lagi duit. Asal keluar negara, balik nak tambang. Betul. Orang ada anak tak kata apa dah. Tapi inilah kadang anak-anak tak menyantuni. Bukan di sini, tempat lain. Tak menyantuni. Sampai dia belajar, ambil master, ambil PhD. Sudah habis semua pula. Ayah, kita kerja sibuk ya, tolong ambil anak cucu ayah. Allahu Rabbi, dah lah aku letih. Ayah ni ialah tak apa. Ayah ni sanggup masuk dalam akaun 1,000 sebulan, insya-Allah. Ayah tak menggerutu hati. Betul, tak percaya buat. Ayah takkan menggerutu hati. Ini tidak. Masuk akaun tak ada. Duit minyak pun tak dibagi. Cucu kalau dengan atuk macam-macam dia minta. Cucu dengan atuk. Dengan ayah dia tak berani. Tak? Dengan atuk. Tok, es krim tok. Tok. Betul tak? Tuan ada cucu tahulah. Anak kita tak berani nak minta macam tu. Tobat lahum. Mak dia kacaunya. Mak. Tak? Tapi cucu dengan atuk. Buktinya kenduri, khataman Quran, telur tak bagi lagi, telur rebus, bunga telur tak bagi lagi. Anak minta, tepuk tangan, pap. Kamu ni tak tahu malu. Ayah malu lah nak minta. Orang tak bagi lagi. Sabar lah. Tapi cucu, atuk, ya, tok, nak bunga telur tu. Nanti cucu, atuk mintakan. Percaya tak? Orang ada cucu lain. Tuan ada cucu? Berapa? 5. Tuan ada cucu? 1. Haji Manap berapa cucu? Bujang. Baik Ini kemesraan cucu dengan atuk beza. Atuk pula, cucu dengan atuk pula tak tahu takut. Ini pintar. Tapi santunilah ayah kita. Betul tuan-tuan. Islam suruh. Rasulullah suruh. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya tak? Sebaik-baik kamu jaga ahli keluarga kamu. Aku paling baik dengan ahli keluargaku. Ini Rasulullah. Ini kadang-kadang ya. Sebab inilah kita. Islam menyuruh kita saling hormat menghormati. Jadi dengan akidah yang sahih adalah menjadi asas agama Islam.
kerana akidah tersebut berlandaskan dalil-dalil syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana amal ibadah seseorang itu hanya sah dan diterima oleh Allah SWT jika amal ibadah mereka itu tertib dan datang dari akidah yang sahih, pegangan yang kuat, iaitu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita ni kena kuat. Sebaliknya, jika amal ibadah mereka itu bukan tertib, bukan terbit dari akidah ahli sunnah yang sahih, yaitu dari orang-orang kafir, orang musyrik, maka amalan-amalan mereka itu tersia-sia sahaja, tidak mendapat apa-apa balasan dari Allah Ta'ala. Ini telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya mengikut kenyataan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5. Ini sebagai dalil nakli. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang ingkar akan syariat Islam, dia tidak mengamalkan, tidak mengikut ajaran, sudah ia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya gugurlah iman, gugur amal, rugi. Ni amal kita lara, sia-sia, dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang rugi. Betul, dia tak sungguh-sungguh. Sebab itu dalam kita ibadah kepada Allah, kita kena yakin. Semat dalam hati kita kena yakin. Ya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, itu satu bukti. Hendaklah kita bila beramal kepada Allah Ta'ala, kita kena patuh dengan peraturan-peraturan dalam solat. Itu Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya orang beriman, diterima amalnya apabila allazina hum lissolatihim khashi'un, bila sembahyang dia khusyuk, sembahyang tak angan-angan. Ini sembahyang angan-angan, ni ya, teringat sembahyang akan apa? Akan sate arnab. Ni tengah sembahyang ingat sate arnab. Lupalah kita, jadi ikut. Tengah sembahyang kita ingat apa? Makanan-makanan yang menyeronokkan. Ini kita bahaya. Gangguan banyak dalam solat. Bila kita tak tahu, kita pertama dipujakan kerana tidak khusyuk. Kedua, wallazi anil mu'ridun, mereka yang melakukan mungkar lagi. Nak sembahyang tengok WhatsApp yang tidak memberi manfaat. Nak sembahyang tengok WhatsApp yang tidak memberi manfaat. Sekarang ini WhatsApp, ya Allah, jangan diikut sangat, sakit kepala. Ya, tuduh menuduh, kutuk mengutuk. Allah, kita biarlah jadi orang yang dengar saja, jangan memikirkan sangat. Jangan ta'assub sangat. Ini yang kita masalah ta'assub sangat ni. Betul, kita ni bukan, kita doakan di mana-mana pemimpin yang bagus itu je. Kita doakan, siapa pegang, kita memang doa pada pemimpin. Pertama, kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada amir ma'ruf, pemerintah yang baik. Itu yang kita nak. Tak kira lah, yang penting di Islam. Ada pemimpin dari dulu sampai sekarang yang tak pakai seluar pendek, tak pernah jumpa saya. Ada pernah jumpa pemimpin dari dulu sampai sekarang? Tak kira lah, tak pernah saya jumpa pakai seluar pendek. Tak pernah. Ini kadang-kadang
Sedih sangat ya. Asal dia amir ma'ruf, pemimpin yang baik, mengajak baik, tidak mengajak berjamaah. Esok ini disunatkan kita kalau nak berpuasa lah, untuk menghadapi akhir tahun dan awal tahun. Dengan hari Rabu kita berpuasa lagi, meraihkan awal tahun hijrah. Sunat semua kalau kita nak buat. Sunat kalau tak buat, tak apa, tak berdosa. Tak? Yang sunat dilakukan dapat pahala, yang sunat ditinggalkan tidak berdosa. Yang makruh dilakukan kurang pahala. Tak berdosa tapi kurang pahala. Apa contoh? Tak? Ambil uduk, basuh muka 3 kali, dia sampai 4 kali. Dia Abdul kata 4 kali. Siapa kata 4 kali Abdul? Makruh. Kurang pahala. Ya, yang wajib pertama, kedua sunat, ketiga sunat, keempat makruh. Itu contohlah. Jadi inilah kena pegangan kita dengan akidah. Allah menjelaskan lagi dalam surah Az-Zumar ayat 65 untuk menguatkan iman kita. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripada kamu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, nescaya akan tetap gugur amalnya. Gugur amalnya. Dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Kita ni hati-hati dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis matan arba'in, hadis yang ke-8, baginda Rasulullah SAW dah mengatakan dalam hadis tersebut, aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang-orang musyrik kerana 3 perkara. Ni hadis matan arba'in, hadis 40, susunan Al-Imam Nawawi, hadis yang ke-8. Sanadnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Umar bin Khattab. Sanadnya. Dan matanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku, kata Rasulullah, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir dan orang murtad kerana 3 sebab. Apa dia? Pertama, mereka tak mengucap syahadah. Itu pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kedua, mereka tidak solat menghadap Allah. Mereka menghadap berhala. Mereka tidak menghadap Allah, dia menghadap berhala. Dia puja berhala. Dia bukan sembah. Sembah adalah Allah. Sembah yang. Sembah, pengertian sembah itu, sembah Allah yang kuasa, Allah yang bijaksana, Allah yang hidup, Allah yang tidak ada kesudahan, Allah yang awal dan akhir. Itu Allah. Wal awwalu wal akhiru, itu Allah. Sembah maknanya sembah yang, Allah yang berkuasa, Allah yang apa? Allah yang esa. Semuanya dihadapkan kepada Allah. Dalam 99 nama Allah yang kita wajib mengetahui. Ada dalam Asmaul Husna disebut 99. Dalam kita berwirid pun 99 kali. Betul tak? Pengakuan kita 33 kali. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Pengakuan kita tu ramai-ramai. Subhanallah, 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 Subhanallah. Maknanya Maha suci Allah. Tidak kita sekali menyekutukannya. Kita lapas ikrar bilisan wa tasdiq biqalbi. Hati kita tetap. Hati kita meyakini Allah tu tidak ada
lain daripada dia kecuali Allah. Yang lain itu makhluk. Itu subhanallah. Kita yakin. Mulut membunyikan subhanallah, subhanallah. Hati menerima Allah yang tidak ada yang lain. Itu namanya ikrar. Wa tasdiq bi qalbi, iman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian untuk Allah, bukan untuk makhluk. Mulut melapaskan pujian untukmu ya Allah. Laisa bil makhluk. Tidak layak untuk makhluk. 33 kali. Pengakuan kita mengaku Allah agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali. Campur 30, campur 33, campur 33. 99. Campur dengan ujung Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Ini yang disusun oleh tabi'in, mutabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin. Setelah para sahabat tidak ada. Tabi'in, siapa tabi'in? Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ambali. 4 mazhab tidak bercanggah. Tidak bercanggah. 4 mazhab. Itulah sebabnya. Orang bertanya pada saya, Ustaz, pahaman Wahabi itu macam mana? Wahabi itu ahli sunnah wal jamaah, jadi malas. Dia malas nak beribadah, malas nak beramal, dia ajak orang malas pula macam ikut dia. Tu pahaman Wahabi. Apa wirid-wirid berwirid? Apa bertalqin-talqin? Sebab dia mengasut orang supaya tidak beramal. Ini bahayanya. Jadi anak muda tak payah beramal lah. Ya. Kita Imam Syafi'i boleh ikut di Malaysia ni, kita ikut doa kunut. Ini doa kunut pun tak mahu. Tak? Sebaik-baik doa adalah dalam solat. Betul? Sebaik-baik doa adalah dalam solat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Doa minta keafiatan. Doa minta hidayah dalam solat subuh. Ini buat ditolak. Tak tahulah. Ini Wahabi. Ya, dia mengajak supaya kita tidak beramal. Wirid. Rasulullah menyuruh. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma'abalul ibadah ya Rasulullah fi dubur solat. Apa sebaik-baik amal setelah selesai sembahyang fardu? Rasulullah SAW jawab, al-wirdun. Berwiridlah kamu. Berwirid. Wirid seorang ke wirid beramai? Umum. Tak? Kalau sembahyang seorang, wiridlah seorang, tak ramai-ramai. Kalau sembahyang berjamaah, pakatlah dengan imam. Imam tu mengajak kita berwirid. Subhanallah, subhanallah. Ini namanya berjamaah. Ini Islam ni cantik sebenarnya. Kita je nak ubah-ubah. Imam Syafi'i dah atur kita. Susunnya macam mana cara kita berwirid. Sebab Rasulullah cara umum. Dah al-wirdun, umum saja. Berwiridlah kamu. Sama ada berjemaah atau bersendirian. Gitu. Janganlah kita pula apalah kata dia. Dah. Rasa kamu sibuk, baca doa, cabut. Senang aja. Bukan benda wajib. Tapi amalan yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Sehingga Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an bertanya Rasulullah, minta doa yang paling baik. Umar pun begitu. Sahabat ahli syurga dah. Kita ni tak tahu lagi masuk ke tidak, bau pun belum tahu lagi. Cium bau syurga pun tak tahu lagi. Wallahu a'lam. Sebab itulah ya.
Dunia akhir zaman ini memang betul banyak cabaran. Ya. Gadget lagi mulia daripada tuan guru. Gadget lagi mulia. Betul. Surau-surau di masjid, ya Allah, sunyi sepi, kurang. Ya tak? Tapi kalau tengok yang benda lain daripada tu, penuh. Tak percaya dah. Tapi kalau kita buatlah, kalau kita buat, ya, satu ekor kambing setiap hari, saya rasa penuh surau ni, insya-Allah. Kerana nak makan kambing aja. Nah, ni. Pernah di Masjid Hidayah, hari raya 2 ekor kambing tak cukup, penuh, turun semua. Tapi time sembahyang tak masuk. Sama juga. Macam orang nak nikah tu, ngantorlah ke masjid semua. Baik lelaki baik perempuan. Orang nak nikah, tunggu nikah lepas asar. Tapi dia tak masuk sembahyang. Semua tak masuk sembahyang. Tak tahulah macam mana. Iman kita ni sedih betul kadang-kadang. Ya. Nikah tu sunat. An-nikah sunnati, faman ya'mal bis sunnati. Solat tu wajib. Boleh dia tak solat, dia tunggu nikah. Sedih betul iman kita. Tengok iman kita nurun. Iman naik, dia akan ikut solat. Betul. Tambah-tambah muslimat, dia datang betul. Datang betul. Tapi time solat, sayang bedak dia, dah batal. Dia nak sembahyang nanti bila? Habis lepas solat, lepas nikah, dekat pukul 6. Minum lagi, pukul 7 sampai rumah. Asar letak di mana? Wallahu alam. Dia kata qada. Mana sembahyang ada qada? Sebab itu Rasulullah diperintah suruh perangi orang yang tak solat. Orang yang abaikan solat. Tak? Betul. Abaikan solat. Sanggup ni solat di qada. Mana ada solat ada qada? Lelaki lagi tak ada qada sebab lelaki tak ada nifas. Lelaki tak ada haid. Perempuan boleh tipu sikit. Aku uzur. Uzur apa? Wallahu alam. Ada satu hamba Allah, saya tak boleh sembahyang ustaz. Kenapa? Uzur. 67 tahun uzur apa? Ada ke Aisyah lagi? 67 tahun ada haid lagi? Wallahu alam. Inilah kita masalah iman. Bukan senang iman ni. Sebab itu seperti mutiara dimisalkan. Allah menjelaskan lagi dalam surah Al-A'raf ayat 147. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan pertemuan hari akhirat nanti, gugurlah amal-amal mereka yang baik semasa hidup. Mereka tidak diberikan balasan pada hari kiamat nanti, melainkan bagi apa mereka yang telah kerjakan dari perbuatan kufur dan maksiatnya. Kita khawatir je tak? Saya tak kata orang kita bertakut, kita buat amal, kita buat maksiat, ya tak? Sebab wallazina hum 'anil mu'ridun. Kalau kamu jadi orang berjaya dalam iman, tinggalkan mungkar. Betul. Ini yang kita khawatir, ya. Okey. Saya tengok depan dah tengok jam, saya pun tengok jam. Dia agak faham. Dia tengok jam, saya pun tengok jam, insya-Allah. Jadi setakat itu kita perkongsian. Sebab saya tengok orang tengok jam, nanti tengok muka saya, lama-lama tengok muka pintu. Wallahu alam. Jadi setakat itu perkongsian yang baik semua daripada Allah. Mana kekurangan saya